so kita sambung tadi. Kita sambung. Okay, so yang ni faham kan? Tadi cikgu dah terangkan. So you lukis, you cari pola. Okay, cari pola. You lukis anak panah macam ni. Cari pola. Lukis anak panah ini. Lukis anak panah. Lepas tu you dapat pola di sini tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Yang ni, macam tadi you lukis anak panah. Okay. Sebab tadi saya guna kalkulator pelajar. Cikgu guna kalkulator. Sebab saya guna kalkulator. Jadi tak ada jalan kerja. Faham? Cikgu guna kalkulator. Cikgu tekan macam ni. Negatif. Negatif. Saya mula dari nombor belakang. Saya tekan 6 tolak 2. Jadi dapat jawapan 4 ataupun positif 4. Lepas tu 2 tolak negatif 2. Saya dapat jawapan 4 juga. Jadi saya dapat semua pola di sini. Pola di sini adalah menambah 4. Tambah 4. Jadi you tulis tambah 4. Tak ada jalan kerja sebab jalan kerja tadi saya sudah guna kalkulator. Oleh itu you tulislah macam ni. Buat macam ni. Tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Okey? Okey. Lukis anak panah. Lepas tu di anak panah. Di atas anak panah ataupun di bawah anak panah tulis tambah 4. Boleh tulis anak panah di atas ataupun anak panah di bawah. Kemudian tulis tambah 4 sebab operasi tambah. Ini tak ada pola. Set nombor di sini tidak ada pola. Walaupun tak ada pola, you pun kena tulis jalan kerja di sini. Macam tadi saya tunjuk guna kalkulator cari dapat jawapan. Okey, yang ni faham? Yang ni faham? Ke tak faham? Okey. Cikgu, So, kalau masa exam, kalau kita buat anak panah dan tulis nombor tapi tak tulis yang tiada markah urutan nombor bukan jujukan tu kurang 1 markah cikgu. Oh, okey. Sebenarnya dalam exam dia tanya adakah set nombor ini jujukan ataupun bukan jujukan. Jadi you kena bagi tahu bukan jujukan ataupun merupakan jujukan. You kena bagi tahu, you kena bagi jawapan akhir. Jujukan ataupun bukan jujukan. Ini dia tulis bukan. Dia nak ini bukan jujukan. Ini tiada pola, ini adalah satu jalan kerja lah. Okey, faham? Ni sini satu muka, sini satu markah. Awak kena bagi tahu pemeriksa ini bukan jujukan. Set nombor ini bukan jujukan. Minggu lepas awak belajar cari pola. Faham? Minggu lepas awak belajar mencari pola. Maksudnya you buat sampai sini saja. Minggu lepas awak belajar cari pola sampai sini. Faham tak? Minggu lepas awak belajar mencari pola. Lepas tu you tulislah ayat kamu, pola ialah menambah 4 ataupun menolak 4, darab 4 bagi 4. Minggu ini kita tambah satu step. Ini awak tulislah urutan nombor ini ialah jujukan. Kalau awak tak pandai tulis dalam ayat yang panjang-panjang, guna satu perkataan sahaja, tulis jujukan ataupun bukan jujukan. Okay, tulis jawapan akhir jujukan, bukan jujukan. Dan jalan kerja di sini ialah tambah 4, tambah 4, tambah 4. Dan jalan kerjanya di sini ialah inilah. Ini bukan pola sebab dia tak ada operasi yang sama, tak ada nombor yang sama. Sebab pola dia mesti ada nombor yang sama. Dia kena ada nombor yang sama macam ni, 4, 4, 4. Yang ni tak ada nombor yang sama, jadi dia bukan pola. Dia kena corak sama, nombor sama, warna sama, bentuk sama. Ini nombor tak sama. Sebab ini matematik, biasanya kita guna nombor. Kalau awak tengok batik, kain batik, dia mesti corak dia berulang-ulang, corak yang sama. Tengok langsir kamu, langsir rumah awak, dia punya corak pun berulang-ulang. Dia ada pola. Ataupun kapet atas lantai awak, dia ada corak yang sama. Jadi kapet tersebut ada pola sebab corak dia berulang-ulang. Ini nombor, ini urutan nombor, set nombor. Jadi kita guna nombor lah. Nombor di sini tak berulang, dia tak repeat. Dia tak ada ulang-ulang-ulang, tak sama. Di sini ada dia ulang-ulang nombor yang sama, 4, 4, positif 4, tambah 4. Yang ni, jadi ini bukan jujukan. So, faham? Macam ni lah.
Okay, next kita sambung. Next, okay. Slide kelima. So, kita sambung. Cikgu kelang kabut lah ya. Komputer membuat saya kelang kabut. Okay, so so tadi kalau awak nak cari jawapan, awak guna yang ni, dia kata lengkapkan jujukan nombor berikut. So, dia kata jujukan nombor. Jadi A, B, C, D ada 4 set nombor. A, B, C, D adalah jujukan. Dia ada jujukan. Dia adalah jujukan nombor. Dia ada jujukan. Jadi kalau ada jujukan, dia ada pola. Jujukan dengan pola dia sama lah. Maksudnya kalau ada pola, dia adalah satu set nombor yang ada jujukan. So, kita cari perbezaan nilai lah. Tadi kita dapat 13 tolak 7, ambil nombor belakang, tolak nombor depan. 13 tolak 7 ialah 6. Jadi you dapat pola di sini ialah tambah 6, tambah 6 dapat ini 19. 7 tambah 6, 13. Okay, so ini sudah siap. 31 tambah 6, 37. Okay, yang ni masih sama. Awak cari perbezaan nilai. Sebelum cari perbezaan nilai, awak tengok nombor di sini menurun. Nilainya menurun. Jadi kita boleh tahu operasi di sini 4. Okay, tambah, tolak, darab, bahagi. Yang ni nilai nombor menaik, jadi tambahlah, tambah 6. Ni nilai nombornya menurun, operasi tolak. Kita cari perbezaan nilai. 52 tolak 6, 4. 52 tolak 6, 4 ialah negatif 12. So, tadi you tolak 12 tolak 12. Setiap nombor tolak 12 macam ni. Lukis anak panah. Nombor pertama ke nombor kedua. Nombor kedua ke nombor ketiga. Nombor ketiga ke nombor keempat. Nombor keempat ke nombor kelima. Nombor kelima ke nombor keenam. Macam ni anak panah. Nak lukis di atas pun boleh. Suka hati awak, ada setengah pelajar guna atas, ada setengah pelajar lukis anak tak panah di bawah. Lepas tu, tulis tolak 12 sebab nilainya menurun. Set nombor ini nilainya menurun. Jadi, polanya tolak 12. Okay, next kita lihat contoh ketiga ini. Okay. Sebelum kamu tengok jawapan, sebelum cari jawapan, kita tengok nilai ni. Oh, ini ini 0.3. Ini 0.027. Ini 0.0081. Nilai di sini menurun lah. Menurun. Kalau menurun, kita boleh tahu polanya biasanya bahagi ataupun tolak. Tapi di sini dia mendarab lah. Dia darab 0.3. Macam mana saya dapat 0.3? You ambil ini. You ambil kalkulator, tekan 0.0081 bahagi 0.027. Okay. Ini 0.3. Kalau, okay, saya tulis sini 0.3. Kalau guna kaedah tolak, you try tolak. Kalau guna tolak, okay. Awak guna tolak 0.0081 tolak 0.027. 0.0081 tolak 0.0. Okey, dapat jawapan ini. So, dia adalah 0.0189. Awak boleh, okey, dalam exam, awak boleh cuba buat macam ni. Okay, awak boleh try. Okay, you tekan macam ni. You guna kalkulator, you tekan. Okay, awak guna kalkulator tekan 0.3. You tekan.
0.3. Awak cuba tolak. Tolak 0.08189. Okey, dapat jawapan ni 0.2811. And then you cuba guna tolak. Tolak lagi 0.0189. Dia dapat jawapan ini. Sama tak dengan jawapan yang diberi di sini? Tak sama. Jadi, kita boleh tahu dia bukan tolak. Dia bukan tolak. So, you try cuba operasi ini. You cuba ini 0.3. Awak guna kalkulator, awak tekan 0.3. Bahagi ini 0.3. Dapat jawapan 1. Ini 1 bahagi dengan 0.027. Dapat jawapan. Wah, bukan jawapan dia. 0.3 bahagi 0.3. 1 bahagi dengan 0.3 dapat jawapan ini. 3 tak nampak. 3 point apa? Tak nampak. 3.33 lah. Ni tak jelas di sini. Saya delete, saya padam. 3.33 kalkulator ni dia tak tulis. Okey, 3.33 sorry. 3.33. Ni you dapat sini. Tadi you dapat sini 1. 1 bagi 0.3 ialah 3.33. Okey, bukan jawapan. So you try guna kaedah ketiga. 0.3 darab 0.3 dapat jawapan 0.09. 0.09 darab dengan 0.3 ialah 0.027. Lepas tu 0.027 darab dengan 0.3 dapat jawapan 0.00. Apa maksud ini? Ini bermaksud ada nombor perpuluhan. Okey, ada nombor perpuluhan. Dia macam ni. Dia ada nombor perpuluhan. Dia ni 10. Dia macam ni, pelajar. Kalau awak nampak, sebab ada pelajar tanya saya, cikgu, ini apa maksud? Dia maksudnya macam ni. Dia macam ni. 8.1 darab dengan 10 negatif 3. Kalau you guna kalkulator, ada setengah kalkulator dia ada nilai ini. Okey, saya guna kalkulator yang lain. Saya guna Casio calculator model lain. Dia tunjuk jawapan macam ni. Dia macam ni. Lepas tu dia bagi macam ni, sangat kecil. Dia tulis macam ni. Macam ni. Yang ni kalkulator, dia ada 10 yang besar. Tapi saya guna Casio calculator yang lagi satu yang warna hitam punya. Dia ada nombor 8.1 sangat besar. Tapi ini, darab 10 negatif, dia ada 0.3. Macam ni. Sangat kecil, ini sangat-sangat kecil. Tapi kalkulator ni you boleh nampak besar, agak besar di sini. So ini bermaksud ada nombor perpuluhan. Kamu cuba anjak macam ni, anjak. 1, 2, 3. Ini negatif 3. 3 di sini bermaksud titik ini kamu gerakkan ke kiri. Okey, ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Titik akan berubah tempat di sini. So, tambah kosong di tengah-tengah sini. Dia akan jadi 0.0081. Faham? Okey, kalau guna kalkulator yang lain, kalkulator Casio warna hitam, dia macam ni juga. So, dia ada 03. 03 bermaksud awak kena gerakkan titik ini 3 unit ke kiri. Macam ni. 1, 2, 3. Titik berada di sini.
So, tengah-tengah ni letak kosong lah. Ni maksudnya kosong. Sini pun kosong. 0.0081. Dia punya nilai adalah 0.0081. You ada calculator tak? Kalau sekarang ada calculator, you cuba guna calculator tekan, you akan dapat macam ni lah. You akan nampak macam ni, pelajar. Ini apa ini? Darab 10 tolak negatif ataupun negatif 0.3. Maksud di sini ialah awak gerakkan titik ini 3 kali ke kiri. Ataupun ini bermaksud, ada pelajar tanyalah, apa maksud ini? Ini bermaksud darab dengan 1/1000. Okey, faham tak? Ini sebenarnya adalah ini. Faham tak? Ini sebenarnya adalah ini. Tolak 3 ni maksudnya dia ada 3 kosong. Dia adalah ini. Ini dan ini adalah sama. Kalau awak guna kalkulator tekan. Okey, kita guna kalkulator tekan. Ini 8.1. Awak tekan 8.1. Darab. Okey, yang ni 10 negatif 3 adalah ini. So, you masukkan 1/1000. Tutup kurungan. Okey, faham? Ini 8.1. Saya sudah masuk sini 8.1 darab 10 kuasa negatif 3. 10 kuasa negatif 3 bermaksud 1/1000. So, di sini saya tutup kurungan dia. Tutup. Macam mana? Saya nak. Okey, macam ni. Okey. Ini tak mau. Ini delete. Okey. Macam ni. Nampak? Ini adalah ini. So, tekan sama dengan ni 81. Okey, so you dapat jawapan. Tukar ke nombor perpuluhan. You tengok. Ini masih sama. Faham tak? 8.1 darab 10 kuasa negatif 3. Dia adalah ini. Dia adalah 8.1 darab 1. Lepas tu bahagi dengan ini. Dapat jawapan ini juga. Okey, so ini adalah ini ya pelajar. Sama punya ini di sini 1/1000 adalah ini 10 kuasa negatif 3. Dan macam mana nak dapat jawapan dalam nombor perpuluhan? You ambil titik. Okey, titik ini ya, ingat gerakan 3 langkah. 1, 3 unit. 2, 3 ke kiri ya, negatif ni ke kiri lah. Dan masukkan kosong di tengah-tengah. Di sini, ini kosong. Nilai di sini kosong. Ini kosong. Titik sudah berada di sini. Sini pun tambah kosong. Jadi, jawapan dalam nombor perpuluhan ialah 0.0081. Okey, betul tak? 0.0081. Okey. You faham? Pelajar faham tak ini? Faham, cikgu. Sebab saya selalu menghadapi masalah macam ni, pelajar selalu tanya saya, cikgu apa ini? Selalu ada pelajar tanya. So, kita sambung. So, saya padam mana? Padam. Ini, padam. Sini saya padam. So, ini saya padam lah. Supaya awak tak keliru. Okey, so tadi saya dapat ni. Saya try darab dengan 0.3. Dapat jawapan ini. Okey, ada macam ni. Ini bermaksud 1, 2, 3. Negatif 3 ni bermaksud titik ni ke kiri 3 kali. Titik letak sini. Sini masukkan kosong, kosong, kosong. Jadi jawapannya ialah 0.00243. Titik bukan di sini lagi. Titik bukan di belakang 2. Di hadapan kosong di sini. Jawapannya ialah 0.00243. Okey. So, saya sudah tahu. Kita guna try and error. Kaedah try and error.
Saya dapat jawapan di sini ialah pola ialah operasi, darab dengan nombor 0.3. Okey. Adakah saya buat kamu keliru? Boleh? Boleh cikgu, keliru sikit je. Oh, sorry. Mula-mula kita dapatkan nombor ini. Kita dapatkan nombor 0.3. Macam mana nak dapat 0.3? Kamu guna kaedah darab ataupun bahagilah. Darab ataupun bahagi. Ini salah. Kenapa? Sebab tadi saya cuba guna tolak. Kenapa salah? Kenapa bukan operasi tolak? Sebab saya guna ini 0.3 tolak jawapan ini. Dan tolak semua nombor di sini. Saya tolak dengan nombor 0.018. Saya tak dapat jawapan lah. Maksudnya saya tak dapat jawapan. Tak sama dengan nilai di sini. Jadi bukan operasi tolak dan bukan nombor 0.0189. Next, kita lihat contoh keempat. Okey, yang ini pecahan. Mungkin awak tanya saya, cikgu, pecahan macam nak buat? Awak macam biasa, awak cari perbezaan nilai. Ini 4/6 tolak 1/3. Cari perbezaan nilai. Ambil nombor belakang, tolak nombor depan. Pecahan ini tolak pecahan ni. So, you masuk dalam kalkulator, tekan 4. Okey, ini pelajar ni per 6. 4/6 tolak. Jadi ke sini, tolak 1/3. Masukkan 1/3. Macam ni. 4/6 tolak 1/3. Tengok jawapan dia. 1/3. Ini positif. Pelajar positif. Positif sebab biasanya pecahan positif, nombor positif tak ada tanda positif. Okay, so kita dia standard punya understood, kita tahu dia ada tanda positif walaupun tak tulis sini positif. So di sini operasinya nombor pecahan yang kita dapat 1/3, operasinya tambah. Okey. Boleh? So kita tambah 1/3 tambah 1/3. Okey, 1/6. So kita cuba cari jawapan. 4/6 tambah dengan 1/3. Okay, 4/6 tambah 1/3 dapat jawapan 1. So, saya tulis sini 1. Okay. 1/3 tambah 1/3 ialah 4/6. 4/6 tambah 1/3 ialah 1. Macam ni. 1/3 tambah 1/3 ialah 4/6. 4/6 tambah 1/3 ialah 1. Yang ni macam mana nak dapat jawapan di depan ini? Kita guna tolak. Macam mana tolak? Okey. Awak tekan 1/3. 1/3 tolak 1/3. 1/3. Jawapan ialah kosong. So, masukkan kosong di sini. Lepas tu kosong kena tolak 1/3. Dapat jawapan negatif 1/3. Negatif 1/3. Okey, sini ke sini. Semuanya operasi tambah. Tambah 1/3 tambah 1/3. Kalau awak nak semak jawapan, awak guna kalkulator semak jawapan. Awak tekan macam ni. Negatif 1/3. Okay, tolak. Delete. Tambah. Ini negatif 1/3 tambah 1/3. Okay, ini cara semak jawapan. Dapat kosong. Betul. Kosong tambah 1/3 ialah 1/3. 1/3 tambah 4/6 ialah 1. Ini cara untuk semak jawapan. Okey? Okey, cikgu. Okey, so kita cuba buat latihan.
Okey, lengkapkan rujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Okey, di sini dia sudah bagi tahu ini adalah rujukan. Set nombor ada 4 set nombor. Semua set nombor di sini merupakan rujukan. Kalau dia adalah rujukan, dia mesti ada pola. Awak kena cari sendiri. Tapi di sini tak perlu carilah. Dia sudah bagi pola ialah menolak 4. Kalau menolak 4, terus kamu guna kalkulator. Yang ini sangat senang. Kalkulator. Guna kalkulator. Tak keluar kalkulator saya. Hilang kalkulator saya hilang. Okey, sini. Okey, awak guna kalkulator, tekan. Okey, ini pola ialah menolak 4. Terus guna kalkulator, tekan 96 tolak 4. 96 tolak 4 dapat jawapan 92. Okey, 92 tolak 4. Terus dapat jawapan 88. 88 tolak 4. Okey, jawapan 84. So, you masukkan sinilah. 92, 88, 84, 84 tolak 4. Okey, 80. Yang ini, nombor 2. Kita lihat nombor 2. Nombor 2. Pola ialah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Jadi, ini bermaksud awak kena darab 3. Sini. Okey, semuanya darab 3, darab 3, darab 3. Darab 3, darab 3. 7 darab 3, okey. 1. Okey, awak guna kalkulator, you tekanlah. Okey, 21. Okey, 7 darab 3 ialah 21. Tulis 21 di sini. Kemudian 21 darab 3, 63. Tulis 63 sini. 63 darab 3, darab 3. Okey, 189. Tulis 189 dan seterusnya. Ini tak payah salin, ini contoh. Okey. Kita lihat C. C mengurangkan 8 daripada nombor sebelumnya. Apa maksud mengurangkan 8? Mengurangkan 8 bermaksud menolak 8. Jadi ini 21.3. Tekan 21.3. Tolak 8 lah. Dapat jawapan. Oh, dia tukar. Okey, you kena. Kalau you punya ada setengah kalkulator, dia suka bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Awak tukarlah. Ada setengah ada setengah kalkulator dia direct terus bagi jawapan dalam bentuk nombor perpuluhan. Kalau dia bagi jawapan dalam nombor pecahan, you tukar ke nombor perpuluhan. Kalau dia sudah bagi jawapan dalam nombor perpuluhan, you tak payah tukarlah. Ini so you tulis sini 13.3 lah. Okey, dan tolak lagi. Tolak 8. Mana saya 8? Okey. Oh, ni macam ni. Okey, tolak lagi 8. Macam tu saja. Dapat ni jawapan. Tolak lagi 8. Tukarlah. Dia dapat jawapan macam ni . Okey. Yang ni faham? Faham. Okey, tolak 8 saja. Terus tekan tolak 8, you dapat jawapan. Okey, so jawapan tadi. Okey, ya. Okey, so tadi saya dapat banyak jawapan lah. Okey, ini tak payah salin, ni senang saja. So, you dapat jawapan tadi apa? 13.3. Lepas tu 5.3, negatif 2.7, negatif 10.7, negatif 18.7. Okey, ini D. Membahagi nombor sebelumnya dengan 5. Jadi, awak bahagi 5 lah. Semua nombor bahagi dengan 5. Tekan
Awak tekan 400 bagi 5. Macam ni. Ni 80. Lepas tu bagi 5 lagi. Ni jawapan 16. 16 ini. Bagi 5. Oh ya. Okey, ditukar ke nombor perpuluhan. Bagi jawapan kamu dalam bentuk perpuluhan. Okey, format perpuluhan. So, tulis sini 3.2. Lepas tu bagi dengan 5. Oh, tukar. Okey. 0.64. Lepas tu 0.6 bagi dengan 5. Dia bagi dalam bentuk pecahan. Awak tukar ke nombor perpuluhan. 0.128 di sini. Okey. Kalau tak ada kalkulator agak susah untuk awak dapat jawapan. Mungkin you boleh try guna handphone dapat jawapan. Kalau ada kalkulator lebih mudah sikit untuk dapat jawapan. So ini teman salin ni contoh saja. So jawapan di sini. Okay, next. Okay, so sekarang saya nak awak cuba buat. Guna buku tulis yang sama. Buku tulis yang pertama, buku 1. Salin soalan pertama. Salin soalan pertama. Okay, salin sekarang, pelajar salin sekarang. Cikgu bagi masa 3 minit lah. Okay, you salin soalan pertama. 3 minit saja. Salin satu. Tulis tarikh hari ni. Hari ni ialah Jumaat. Tulislah Jumaat. Jumaat. Latihan jujukan. Jujukan. Tarikh hari ni. Berapa hari bulan? 29 lah. Okay, 29 bulan 1 2021. Soalan 1. Tentukan sama ada urutan nombor berikut ialah suatu jujukan atau bukan. Okay, salin sekarang.
Okey, nombor 1. Kita semak jawab, kita cuba buat soalan 1. Tentukan sama ada urutan nombor berikut ialah jujukan atau bukan. Okay, sebelum kamu nak tentukan sama ada set nombor ini jujukan ataupun bukan jujukan, you kena cari pola. Cari pola. Okay, pola ada operasi pola, ada tambah, tolak, darab, bahagi. So kita cari pola. Ini set nombor yang pertama. Urutan nombor di sini menaik. Dia menaik sikit. Tengok ini 38. Lepas tu 18. Lepas tu 33, lepas tu 48. Kita cuba cari hasil tolak. Ambil, awak guna kalkulator tekan. 8, tolak 33. 15. Okay, 15. Lepas tu 33, tolak 15. 18. Okay, betul. 18, tolak 15. Okay, betul. 3. Jadi, pola di sini ialah menambah 3. Menambah 15. Sini. Tulis A, 3, 18, 3, 48. Macam ni. Lepas tu, lukis anak panah. Saya dapat semuanya positif 15. 15 ataupun tambah 15. Ni. 48 tolak 33 dapat 15 ataupun tambah 15. Jadi setiap nombor di sini kena tambah dengan 15. 3 tambah 15 18. 18 tambah 15 33. 33 tambah 15 ialah 48. Jadi tulis pola ialah menambah ataupun tambah 15 dan maka dia adalah jujukan. Okey, macam inilah. Set nombor ini merupakan jujukan. B. Sudah salin ni? Dah. Salin jawapan ni? Okey, B. Dah cikgu. Sudah, okey, B. Kita cuba B. Okey, awak ambil macam tadi, awak cari perbezaan nilai. Ambil ini 148 tolak 132. 148 tolak 132. Saya guna kalkulator cari jawapan. Dapat 16. 132 awak tekan 132 tolak 116. 16 juga. 116 tolak 100. 16. Jadi kesimpulannya conclusion macam ni. 100, 116, 132, 148. Lukis anak panah. Nombor pertama ke nombor kedua, nombor kedua ke nombor tiga, nombor ketiga ke nombor keempat. Okey, 16. Ini 16, 16, 16. Operasi tambah. Boleh semak jawapan. Awak guna kalkulator semak jawapan. 100 tambah 16 ialah 116. 116 tambah 16 ialah 132. 132 tambah 16 ialah 148. Dan pola, tulis pola. Pola tambah 16. Jadi, set nombor ini merupakan jujukan. Okey, boleh saya sambung? Okey, so set nombor di sini ada polanya tambah 16. Jadi, kalau ada pola, dia adalah jujukan.
Okey, kita sambung C. Cuba sikit. Dah. Okey. Okey, C yang ni pun sama. Awak cari perbezaan nilai. Awak guna kalkulator tekan. Kalau ada kalkulator, senang untuk dapat jawapan. Tekan 3.1 tolak. Okey, ini ialah nombor negatif. Jadi, kalau untuk nombor negatif, tolong guna kurungan. Masukkan ni negatif 2.4, tutup kurungan. Oh, okey, tukar. Oh, 5.5. Macam ni, 1.0, negatif 1.7, negatif 2.4, 3.1. Saya dapat 5.5 tambah. Next. Ambil ini. Negatif 2.4 tolak negatif 1.7. Okey. Jawapannya lah negatif 0.7. Okey, seterusnya kita ambil ni. Negatif 1.7 tolak 1.0. Dapat jawapan negatif 2.7. Okey, dari sini saya dapat jawapan yang berbeza. Apabila saya cari perbezaan nilai, saya dapat ini negatif ataupun tolak 2.7 tolak 0.7 tambah 5.5. Dia tak ada pola. Set nombor ini tidak ada pola sebab nombor dia tak sama. Walaupun, okey, tanda pun tak sama ni. Operasi di sini tak sama. Nombor pun tak sama. Jadi, tiada pola. Tulislah tiada pola. Set nombor ini tidak ada pola dan bukan jujukan. Tulislah macam ni. Yang ni paling simple. Bukan jujukan. Salin, jawapan. Ni jawapan. Okey, D. Soalan D, awak guna cara yang sama juga untuk cari jawapan. Cara yang sama, faham tak cara yang sama? Maksudnya, awak guna kalkulator, ambil ini, tolak ataupun negatif 120 tolak 60. Okay. Macam ni. Okay, salin. Guna kalkulator tekan. Okay, anak panah dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Macam ni. Tapi kita cari perbezaan nilai biasanya mula dari belakang. Okay, ini tolak 120. Tekan lah. Tolak 120. Okay, tolak 60. So, jawapannya lah negatif 180. Next. 60 tolak 30. 60 tolak 30 ialah 30. 30 tolak negatif 15. 30 tolak negatif 15. 45. Saya dapat ni yang 45 ataupun positif 45 tambah 45 tambah 30. Dari sini kita boleh tahu set nombor ini bukan jujukan kerana tidak ada pola. Tengok, tak ada pola. Jadi tulislah tiada
Tulis sini tiada pola dan bukan jujukan. Kenapa? Sebab dia tak ada pola. Bukan jujukan. Sebab tidak ada pola. Macam mana ada pola? Kalau ada pola, dia mesti tanda sama. Kalau tanda positif, semuanya tanda positif. Kalau tanda negatif, semuanya tanda negatif. Kalau darab, semuanya darab. Dan nombor di sini pun kena sama. Okay, kalau kita cuba oh, okay. Sorry, minta maaf pelajar. Ini D. Dia adalah operasi darab bukan tolak. Okay, saya salah tengok. Tapi dia tidak ada pola. Dia adalah operasi darab, pelajar. Kenapa? Sebab nombor ini menaik. Tadi nombor di sini menaik sikit-sikit. Ini menaik pun sikit-sikit. Dan ini pun, ini nombor di sini menaik menurun. Okey, yang ni, awak tengok kalau awak abaikan tanda di sini, jika awak abaikan tanda tolak ini, awak tengok nombor di sini, dia menaik dengan banyak. Kalau dia menaik dengan banyak, kita akan guna operasi darab. Operasi darab macam ni. Darab. Dari sini dia punya operasi ialah darab. Dan darab dengan 2. Macam mana saya dapat 2? Awak ambil 30 bahagi dengan 15. 30 bahagi 15. 2. 60 bahagi dengan 30. Dapat 2 juga. 120 bahagi 60. 120 bahagi dengan 60. Okey, dapat 2 juga. Jadi, operasi darab darab dan kita dapat 2. Semua ni 2. Darab dengan 2. Kenapa? Sebab nombor ini menaik dengan banyak. Tetapi dia ada tanda negatif di depan. Dia jadi sini akan jadi darab dengan negatif 5. Negatif 2. Ini darab dengan negatif 2. Faham? Faham tak? Okey, faham tak? Jadi dia bukan pola yang sama. Dia tak ada pola yang sama. Ini awak tengok ini. Kalau awak tekan negatif 15 darab dengan negatif 2. Negatif 2. Dia akan dapat positif 30. Positif 30 darab dengan 2. Tekan darab 2. Akan dapat jawapan 60. Lepas tu 60 darab negatif 2. Darab negatif 2. Dia dapat jawapan negatif 120. Jadi walaupun nombor dia sama, awak akan dapat, walaupun you dapat operasi darab yang sama, operasi di sini darab. Tapi ini nombor 2 pun sama, tapi tanda ini sebenarnya dia darab dengan negatif 2. Ini dia darab 2. Ini darab dengan negatif 2. Jadi dia tidak ada pola. Walaupun kamu nampak macam ada pola, sebenarnya tidak ada pola. Kerana sini ini nombor negatif, ini nombor positif. Darab dengan negatif 2. Ini darab positif 2. Ini darab negatif 2. Jadi dia kata tak ada pola lah sebab dia nombor pun menaik menurun. Ini nombor negatif adalah nilai kecil. Ini nilai besar. Ini nilai kecil. Sebab ini negatif 120. Nilainya kecil. Okay, so macam ni. Tiada pola. Bukan jujukan. Okay. Itu ni jalan kerja dia. Ni jalan kerja. Jawapan akhir di sini bukan jujukan. Okay, next kita sambung E. Okay, mungkin awak tanya saya, cikgu yang ni
pecahan. Saya tak tahu nak buat. Tak payah risau. Macam biasa, tulis pecahan. Ini tukar ke bentuk pecahan bercampur macam ni. 1 darab 2 tambah 1. 1 darab 2, 2. 2 tambah 1, 3. Dia jadi 3/2. Yang ni 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5/2. Ini 3 darab 3, 9. 9 tambah 1, 10. Macam ni. Sorry. Oh my god. Okay. Tulis semula. Tersalah delete. 1/4. Ini darab 2 tambah 1. 1 darab 2, 2. 2 tambah 1, 3. 3/2. Okay. So, saya dapat macam ni. Kalau awak rasa, cikgu, saya tak tahulah ni mana satu nilai besar, mana satu nilai kecil. Saya tak faham lah. Tak apalah, tak faham jika kita guna kaedah macam ni. Kalau tak faham, awak guna kalkulator, masukkan nilai 1/4. Okey, 1/4 ialah 0.25. Okey. Next, seterusnya pecahan kedua ialah 3/2. 3/2 ialah 1/5. 1/5. Ini 5/2. 5/2. Dapat nilai 2.5. 10/3. Awak tekan 10/3. Oh, 3.3. Ini maksudnya 3.333. Banyak 3. Dia ada banyak 3 jadi dia tak tulis semua. Dia tulis macam ni lah. Okay, so apabila awak tukar. Okay. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab saya nak awak faham. Oh, ini 1/4. Sebenarnya dia adalah 0.25. Ini 1.25. Ini 2.5. Ini 3.33. Okey. Nilai, okey, ini nilainya kecil. Ini nilainya besar sikit, ni pun besar sikit, ni pun besar sikit. Macam mana saya boleh tahu nilainya kecil besar? Okey, awak anggap ini 25 sen. Ni RM1.50. Ni RM2.50. Ini RM3.33. Jadi betul tak nilainya semakin menaik? Okey, faham? Ni nilainya paling kecil. Ini nilainya naik sikit-sikit. Okey, 25 sen, RM1.50, RM2.50, RM3.30. Awak tengok, awak boleh, kalau you cuba cari dia punya pola. Awak tengok sini. Ada tak pola? Okey. Macam mana nak cari pola? Kalau, okey, awak cuba guna kalkulator, tekan 3.33 tolak 2.5. 0.83. 2.5 tolak 1.5. 1. Dan 1.5 tolak 0.25. Oh, ni ialah 1.25. Jadi dia tidak ada pola. Kenapa tak ada pola? Sebab tadi saya cari perbezaan nilai. Saya dapat ini ialah berapa? Saya pun lupa. 0.8, ini 1, ini 1.5. Jadi tak ada pola. Okey, kalau kamu guna pecahan cari nilai. Okey, kalau guna pecahan cari perbezaan nilai, awak masukkan ini 10/3 tolak 5/3. 5/2. Macam ni. 10/3 tolak 5/2. Ya. Dapat perbezaan nilai di sini. Okay, so ini ialah 0.8333. 0.8. Tadi saya pun dapat 0.8. Okey, kalau awak cari perbezaan nilai bagi pecahan ini dan pecahan ini, 5/2 tolak 3/2. 1. Lepas tu cari perbezaan nilai bagi ini 3/2 dengan 1/4.
3/2 tolak 1/4. Okey, 1.25. Okey. Kesimpulannya, saya dapat jawapan di sini tambah 1.25 tambah 1 dan tambah 0.8. Urutan nombor ni, set nombor di sini, pecahan di sini tidak ada pola. Kenapa tak ada pola? Sebab you tengok nilai yang saya dapat, jawapan yang saya dapat tak sama, tiada pola. Jadi dia bukan jujukan. Okey, ini jawapan dia. Macam mana saya dapat jawapan? Macam ni lah. Kenapa cikgu tunjuk ini nombor perpuluhan? Sebab saya nak bagi awak faham dia punya nilai. Kalau macam ni, awak tak faham. Mana satu nilai besar, mana satu nilai kecil. So, cikgu tukar ke nombor perpuluhan, awak boleh tengok dengan jelas. Ini 25 sen saja, ni RM1.50 ni, RM2.50 ni, RM3.30. Jadi, mesti ini nilainya paling besar. Tu tak penting, ini tak penting. Okay, yang penting you kena tahu cari perbezaan nilai di sini, cari jawapan. Dapat pola tak sama. Tidak ada pola lah. Tidak ada pola jadi bukan jujukan. Okey, salin jawapan. Next, sambung F. Untuk soalan F, awak guna kaedah yang sama iaitu cari perbezaan nilai. Okey. Cari perbezaan nilai macam ni. Macam mana cari perbezaan nilai? Guna kalkulator saja. Okey, ambil ni. Tolak ini. Negatif 0.4 tolak negatif 0.8. 0.4. Macam ni ya, lukis anak panah, lukis anak panah, lukis anak panah. So tadi saya tolak dapat ini 0.4. Seterusnya saya ambil negatif 0.8 tolak dengan negatif 0.16. Negatif tekan negatif 0.8 tolak negatif 0.16, tutup kurungan. Nombor negatif biasanya tulis dalam kurungan. Okey, dapat jawapan 0.64. Okey, seterusnya kita cari perbezaan nilai ini negatif 0.16 dengan negatif 0.32. Negatif 0.16 tolak negatif delete negatif 0.32. Ni tolak ini, dapat jawapan 0.16. Okey. Tiada pola. Kesimpulannya tiada pola. Kalau tak ada pola, bukan jujukan. Set nombor ini bukan jujukan. Okey, salin jawapan. Cikgu sudah bagi semua jawapan. Tak susah, awak hanya guna kalkulator cari perbezaan nilai. Lepas tu tengok ada pola ke tak ada pola. Kalau ada pola, tulis dia adalah jujukan. Kalau tidak ada pola, you tulis set nombor ni bukan jujukan. Okey, sudah. Boleh saya sambung? Boleh cikgu. Sudah? Sudah salin jawapan? Siapa belum? Sudah. Okey, saya sambung slide seterusnya. Slide nombor 9. Ini awak sendiri cari jawapan lah. Okey, saya delete.
Awak salin soalan. Ini salin soalan di sini, cari jawapan. Macam kaedah tadi lah. Mula-mula, okay, saya terangkan sikit. Nanti you buat sendiri, pelajar cuba buat sendiri. Mula-mula cari perbezaan nilai. Macam mana nak cari perbezaan nilai? Ambil ini, 19 tolak 24. Okay, you tekan 19 tolak 24. Okay, ni tolak 5 ah. Jadi pola di sini semuanya tolak 5. Tolak 5, tolak 5. You tolak 5, setiap nombor tolak dengan 5, you akan dapat jawapan. Tolak 5, tolak 5, tolak 5. Ini latihan saya ambil di luar, ambil dari buku rujukan. Bukan, tak ada dalam buku teks sebab saya nak awak cuba buat sendiri. Kalau saya guna latihan dalam buku teks, you ada jawapan. So ini tak ada jawapan, you sendiri buat. Okay, tolak 5 semuanya tolak 5 ah. Okay, yang ni. Okay, tengok nombor ini, dia menurun dengan banyak. Soalan B, 72, lepas tu dia jadi 36, kemudian dia jadi 9. So, kita boleh tahu dia dah bahagi. 72, dia operasi bahagi ya. Untuk soalan B, pola bagi soalan B adalah bahagi. Bahagi berapa you cari sendiri. Macam mana cari? Tekan 72 bagi 36. Bagi 2. Jadi bermaksud semua nombor ni bagi 2. Tapi kalau nak cari nombor di sebelum 72, awak kena guna darab. Faham? Darab. 72 darab 2. Tekan. 72 darab 2. Oh, ini ialah 144. 144 darab 2. 288. Okay, pola di sini, pola bagi set nombor ini adalah bahagi 2. Kita kena bahagi 2, baru boleh dapat nombor seterusnya. Kenapa nombor ini dan ini kena darab 2? Sebab saya nak cari nombor di sebelumnya, awak tak boleh guna kaedah bahagi. Awak kena darab 2. Darab 2 boleh dapat 144. 144 darab 2 dapat 288. Dan awak boleh semak jawapan. Kalau 288 bahagi 2 akan dapat 144. 144 bahagi 2 ialah 72. 72 bahagi 2 ialah 36. 36 bahagi 2 18. 18 bahagi 2 9. Okay. Ni C. Ini kita darab. Darab berapa? Dari sini ada ini urutan nombor ini menaik. Tengok menaik. Macam mana saya boleh tahu nilainya menaik dan menaik dengan banyak cepat? Tengok nombor pertama nilainya 30.3. Ini 3.6. Lepas tu 43.2. Okey, faham? Ini macam 30 sen. RM3.60. Ni RM43.20. So, nilai di sini menaik dengan banyak. Kalau menaik dengan banyak, kita guna operasi darab lah. Maksudnya pola ini adalah darab. Darab berapa? Kenapa saya tulis 3? Darab berapa? Kita darab. Darab. Darab semuanya darab. Darab. Operasi bagi pola ini darab. Okey, darab berapa? Cari sendiri. Macam mana cari? Awak guna kalkulator, tekan 3.6 bagi 0.3. Oh, 12. Jadi, ini darab 12. Ini pun darab 12. Ini pun darab 12. Ini pun darab 12. Kita semak jawapan. Betul tak? Semua nombor kena darab 12. 0.3 darab 12. 3.6. 3.6 darab 12. Ni 4.3. 43.2. 43.2 darab 12. So ini jawapan 518.4. 518.4 darab 12.
Okey. Kita dapat jawapan 6220.8 di sini. Okey. Next. D. Kita lihat D. Okey, ini nilainya semakin besar ke semakin kecil? 100 jadi negatif 100 jadi negatif 20. Nilainya semakin besar atau semakin kecil? Ajar, semakin besar ke semakin kecil? Semakin Besar. Pandai, semakin besar. Nilainya semakin besar. Sebab apa? Sebab ini nombor negatif. Dia nombor negatif ini walaupun, okey, saya lukis, cikgu lukis garis nombor macam ni. Saya lukis sini lah. Ni garis nombor. Garis yang ada nombor-nombor kita panggil garis nombor. Kosong di tengah-tengah. Nombor-nombor yang berada di sebelah kosong dia adalah nombor positif. Macam ni contoh saja. Ini nombor yang berada di sebelah kiri dia adalah nombor negatif macam ni. Okey, garis nombor, garis yang ada nombor, sifar kosong di tengah-tengah, sebelah kanan semuanya nombor positif, sebelah kiri semuanya nombor negatif sebab dia ada tanda negatif. Kalau mula dari kosong, ini kosong, lepas tu 20, 40, 60. Ini kosong, 20, 40, 60, 80 tapi kita letak tanda negatif. Dan nilai yang berada di sebelah kanan, nilainya paling besar lah. Maksudnya semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Nilai-nilai yang berada di nombor-nombor yang berada di sebelah kanan, contoh 60, nilainya lebih besar daripada ini. Tengok, 60 dengan negatif 60. Nilai yang besar, nilai 60, ini 60 mempunyai nilai yang besar. Negatif 60 nilainya kecil sebab dia berada di sebelah kiri. Ni di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Nombor yang berada di kanan nilainya lebih besar. Jadi awak tengok kalau saya sambung macam ni. Okey, ni 28. Okey, 100 mesti di sini kan. Okey, negatif 100 dengan negatif 20. Guna hijau. Ni negatif 100 dengan negatif 20. So, negatif 20 berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Jadi, nilainya lebih besar. Walaupun nombornya kecil macam ni. Awak tengok, ayah 20 tu saya kecil. Ayah 100 tu besar. Sebenarnya 100 tu walaupun nombor besar. Tapi, nilainya kecil sebab ini nombor negatif. Okey? So, ini, wow, kecilnya 20. Tapi, nilainya sangat besar sebab kalau untuk nombor negatif dia status dia opposite, faham? Status opposite maksudnya nombor walaupun besar tapi nilainya kecil. Ini nombor kecil nilainya besar. Itu hanya untuk nombor negatif. Nombor negatif status dia berbeza, terbalik. Status dia terbalik, ingat. So, urutan nombor di sini nilainya semakin menaik, semakin menaik. So, macam mana kita cari pola? Okay, so saya bahagi dengan, you cuba cari. Ini bahagi dengan 5. 100 you tekan. 100 bagi 5. Dapat jawapan ni. You tekan. Negatif 100 bagi negatif 20. Negatif 100 bagi negatif 20. So, dapat 5. 5. So, bagi 5. So, maksudnya ini pun kena bagi 5 lah. Negatif 20. Tekan negatif 20 bagi 5. Dapat jawapan. Negatif 4. Tekan sini, tulis sini. Negatif 4. Negatif 4 bahagi 5.
Negatif 0.8. Okey. Macam mana dapat nombor yang berada di sebelah kiri? Awak darab dengan 5 lah. Darab 5. Negatif 100. Darab 5. Oh, dapat jawapan negatif 500 macam ni. Okey, negatif 500 bahagi 5 dapat negatif 100. Negatif 100 bahagi 5 dapat negatif 20. Negatif 20 bahagi 5 ialah negatif 4. Negatif 4 bahagi 5 ialah negatif 0.8. Okey, yang ni E, kita sambung untuk E. E. Macam mana nak cari jawapan E? Macam tadi juga, cari perbezaan nilai. Okey, macam mana nak cari perbezaan nilai? Guna kalkulator, tekan 1/12 tolak 7/12. Oh, dapat ini. Negatif 1/2. Tolak 1/2. Faham tak? Ini bermaksud 7/12 tolak 1/2 akan dapat jawapan 1/12. Lepas tu, okay, you tekan 7/12 tolak. Polanya ialah negatif 1/2. Tujuh per 12 tolak 1/2. Tolak negatif 1/2. Dapat dan tolak lah. Jadi tambah lah. Tolak, okey. 7/12 tolak 1/2. Dapat jawapan 1/12. 1/12 tolak 1/2. Jawapan negatif, kita tulis sini negatif 5/12. 5/12 negatif 5/12 tolak 1/2. Dapat jawapan negatif 11/12. Awak ambil ini. Mula-mula cari perbezaan nilai iaitu awak ambil nombor belakang tolak nombor depan. 1/12 tolak 7/12 dapat tolak 1/2. Dia punya pola ialah tolak 1/2. Jadi setiap pecahan you kena tolak dengan 1/2. 7/12 tolak 1/2. 1/12 tolak 1/2. Dapat jawapan ini. Ini tolak dengan 1/2 dapat jawapan ini. Okey, bagaimana pula dengan pecahan di depan, di sebelah kiri? Kita tak boleh guna tolak, kita kena guna tambah. Jadi, saya guna kalkulator, tekan 7/12 tambah 1/2. Okey, ini jawapannya. You tulis sini 13/12. 13/12. Kita semak jawapan. 13/12 tolak 1/2. So, dapat 7/12. 7/12 tolak 1/2. Dapat jawapan 1/12 dan seterusnya. Okay, so ini awak cuba buat sendiri. Buat sendiri. Next. Okay, ini senang sahaja. Cuba buat sendiri juga. Awak guna kalkulator tambah 6, tambah 6, tambah 6. Sebab pola ialah menambah 6. Jadi, 37 tambah 6. Lepas tu tambah 6, tambah 6. Ini pola membahagi. Bahagi 4. Jadi, awak cuba bahagi semua nombor dengan 4. 764 bahagi 4. Okay, dan seterusnya. Cuba cari sendiri. Ini senang. Cikgu tak bincang dengan awak. You buat sendiri. Jadi, latihan minggu ini. Okey, yang ni tadi cikgu sudah ajar kamu buat. Ni cikgu. Okey, hang pula. Okey, ini tadi cikgu ada terangkan sikit.
Jadi awak cuba cari jawapan sendiri. Ini buat sendiri. Okay. Buat dalam buku tulis yang sama. Kita guna buku satu. Guna buku satu. Buat sendiri. Okay. Soalan ni. Ni. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Kalau tak faham? Kalau tak faham, boleh PM saya. Okay, pelajar, kita guna link yang sama. Saya repeat sekali lagi. Kita guna link Google Meet yang sama untuk setiap hari Jumaat pagi. Okay. Dan tadi saya sudah bagi kelas code. Google Classroom punya kelas code. Nanti tolong join kelas, okay? Tolong join kelas. Kelas code bagi Google Classroom saya sudah bagi. Tolong join kelas. Okay, itu sajalah. Sudah pukul 11 lebih ya. Terima kasih. Okay, jumpa minggu depan.